Alright. Ni ada cerita pasal Wahab. Glamour sebelum ni lah. Saya kata cerita pasal Wahab Agus ni tak lama. Kejap je. Lepas tu nanti orang lupa lah. Right. Untuk makluman, menurut polis, Wahab belum lagi memberi sebarang keterangan kepada polis mengenai yalah selepas press conference tu kan dia kata dia buat keterangan dan sebagainya, tapi dia masih lagi tak buat keterangan. Menurut maklumat yang saya dapat pada waktu itu, the next day atau the day after, memang dia nak pergi buat keterangan, tetapi dia terlalu takut sehingga dia adalah something happen to him. So dinasihatkan untuk jangan bagi keterangan dulu, takut anything happen. Yalah, orang kan saya kata orang yang tak biasa ni memang ada masalah. Yalah dia masalah macam tu lah. So polis menyatakan bahawa keterangan itu belum diberikan. So peguam beliau telah mengeluarkan kenyataan berikut. Peguam, Wahab alami kemurungan, belum dapat beri keterangan. Pegawai Jabatan Komunikasi Abdul Wahab Abdul Kadir Jalaini mengalami kemurungan dan memerlukan masa untuk memberi keterangan kepada polis, kata peguamnya Faizal Abdul Rahman. Faizal berkata demikian susulan kenyataan Ketua Polis Negara bahawa pihak polis tidak dapat menghubungi Wahab bagi mengambil keterangannya. Buat masa ini, Wahab mengalami kemurungan dan Bukit Aman setuju untuk beri dia masa, katanya. Fazal berkata pihaknya sentiasa berhubung dengan polis berkenaan siasatan video perbualan antara Wahab dengan bekas Ketua Pengarah JKOM Muhammad Agus yang tular sebelum ini. Saya sentiasa berhubung dengan pihak PDRM. Jadi kenyataan Razauddin semalam ada sedikit salah faham. Bukit Aman ada menghubungi saya pada pagi tadi. Saya juga telah menyatakan saya akan memberikan komitmen untuk Wahab beri keterangan dalam masa terdekat. Semalam Razauddin antara lain berkata telefon Wahab dimatikan menunjukkan pihak polis tidak dapat menghubunginya. Dia juga meminta Wahab mentampil membantu siasatan memandangkan dia adalah saksi penting dalam usaha mengesah identiti Mr. H. Mr. H adalah individu di dalam Wahab sebagai pegawai berpangkat tinggi JKOM yang menjadi dalang kepada penyebaran video tersebut. Now, okay. Maklumat ni betul tak betul wallahu alam. Pertama, Wahab akan membuat kenyataan polis tidak lama lagi. Bila? Saya tak boleh nak nyatakan, tunggulah dia keluar sendiri. Bagaimana mungkin pegawai dia akan buat kenyataan, itu wartawan kena tunggulah. Yang kedua, dan kalau ada, dan saya akan pergi sendiri. Yang kedua adalah mengenai adakah Wahab ni akan mendedahkan siapakah Mr. H. Now, ada kemungkinan beliau akan mendedahkan siapa Mr. H, dan beliau berkemungkinan akan tampil ke hadapan untuk membuat satu tindakan yang lebih drastik daripada itu. Dan menurut makluman yang saya dapat, dia daulah terpendam ni goes deeper daripada itu, tuan-tuan. Rupanya daulah terpendam, deep state yang saya sebut dalam ni berlaku dalam JKOM itu actually goes deeper daripada itu. Mr. H ni hanyalah pemuka dia. Dia ada orang lain di dalam kumpulan tersebut. Ada nama-nama yang disebut, tetapi nama-nama itu bukan tak nak dibawa ke hadapan. Lebih baik Mr. H ni dibawa ke hadapan. Now, saya letak dalam Facebook saya tadi, saya kata bahawa terkini Wahab akan buat kenyataan polis dan dedahkan konspirasi dan siapa H dan skandal terbaru lain, the plot thickens. Saya kata akan ada pendedahan terbaru dan dia melibatkan antara orang-orang penting juga. Kenapa mereka berbuat demikian? Saya teringat cerita Azilah dan Sirul sewaktu dalam pembunuhan Al-Tantuya tu kan. Dalam pembunuhan Al-Tantuya tu, kalau kita perasan malah Sirul pun menyatakan tempoh hari dia dibayar duit 1 juta untuk tak dedahkan kan. Yang kita highlightkan Sirul dan juga Azilah. Tetapi kita tak nampak what the things that really happen behind it. Konspirasi yang berlaku sebaliknya. Apa yang berlaku, siapa pelakunya, kenapa dia berlaku. Dalam kriminal dia ada MOM, tuan-tuan. Dia ada means, dia ada motif, dia ada opportunity, dia ada means. Nah, soalan kita, motif dia apa? Motif dia apa? Jadi saya dah dedahkan sebelum ini kenapa Wahab U-turn dalam konspirasi yang berlaku ini. Saya dedahkan. Antaranya perjanjian mereka tak sepatutnya video itu leak, tetapi video itu telah leak. Itu asal perjanjian, video itu tak sepatutnya tersebar, tetapi video itu tersebar. Video itu sepatutnya digunakan untuk mengugut Prof saja. Tetapi telah tersebar. Saya kata tersebar. Tersebar untuk tujuan apa? Sebenarnya, kalau perasaan penyebaran itu berlaku sewaktu PM berada di luar negara. Tujuan dia bukan Agus. Tujuan dia bukanlah Wahab ni. Tujuan dia nak kenakan Perdana Menteri. Tapi orang tak faham. Dan yang kena memang Perdana Menteri pun. Indirectly. So, dengan
Tapi dia orang kantoi bila H U-turn. Dia orang tak sangka H U-turn, H pula. Dia tak sangka Wahab U-turn, tuan-tuan. Dia tak sangka Wahab akan U-turn dan Wahab nak dedahkan. So, kumpulan kita telah berjaya kepung Wahab ni kerana bab kata dalam laporan sebelum ini ada 2 grup yang datang rumah keluarga dia cari Wahab. Seorang claim dia orang polis, satu grup lagi tak kenal siapa. So, dia rasa bahawa keselamatan dia terancam. Nah, kalau keselamatan dia terancam, menunjukkan orang yang terlibat dalam perkara ni is actually deeper daripada apa yang kita tahu. It's not just sekadar Mr. H tu saja. Mungkin Mr. H tu hanyalah bidak-bidak di papan catur. Dia hanya pemain-pemain. Dia hanya the pawn, kita kata. Tapi dia bukan orang yang sebenar yang menjadi dalang di dalam isu ini. Jadi kalau kita faham benda ini, tuan-tuan, dan kita tahu pendedahan ini sebenarnya akan membuka banyak lagi apa? Daulah-daulah terpendam yang berada di dalam institusi kerajaan. Banyak lagi daulah-daulah terpendam yang ada di dalam institusi kerajaan yang sebenarnya mereka berada dekat situ demi untuk meruntuh dan merosakkan kerajaan Madani ini. Jadi kita harap benda itu akan terbongkar satu persatu lah. Dan kita harap benda itu terbongkar satu persatu dan orang naif seperti Wahab ni akhirnya dia terperangkap dengan penipuan-penipuan dan janji-janji palsu mereka. Oh, dunia ini penuh kepalsuan. Habis kat situ. Alright, cerita Jackom, tuan-tuan. Saya pergi pemilihan pergi kongres semalam, semalam lah. 2 hari lepas dengan semalam kan. Tiba-tiba kan bila saya pergi kongres tu ada yang kata, "Oh, tahniah KP Jackom, tahniah KP Jackom." Saya kata, "Saya bukan KP Jackom, itu Perdana Menteri. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa-apa, saya tak ada apa-apa, tak ada. There is nothing. Bagi saya biar PM tentukan." Dan itu Prof Agus dulu PM yang lantik. So biar sekarang siapa pun dilantik, lantik lah. Kan? Siapa dilantik, lantik lah. Saya tak kisah lah. Okay? To be honest, tak ada. Betul, serius. Now, ramai juga keliru. Dia kata, bukan Jackom di bawah Fahmi Fazil ke? Bukan Jabatan Komunikasi Madani ni, komuniti ni di bawah Kementerian Komunikasi ke? Tak. Jabatan Komunikasi Komuniti ini di bawah PMO, di bawah Perdana Menteri direct. So, Timbalan Menteri jawab. Timbalan Perdana Menteri, terserah jika PM mahu pindahkan Jackom. Kerajaan tidak bercadang untuk memindahkan Jabatan Komunikasi yang kini di bawah Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Komunikasi. Timbalan Komunikasi dan Digital Teo Ning Ching berkata, buat masa ini tiada perubahan melainkan jika ada arahan daripada Perdana Menteri untuk memindahkan Jackom. Keputusan untuk memindahkan Jackom dibuat pada tahun 2021. Pada masa itu yang Muhammad Pagoh masih merupakan Perdana Menteri dan juga Indera Mahkota lah, iaitu Saifuddin Abdullah merupakan Menteri Komunikasi pada waktu itu. Saya kurang pasti apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat Jamaah Menteri pada waktu itu, tapi setakat ini keputusan Kerajaan Perdana adalah Jackom masih kekal di bawah JPM. Tapi sekiranya pada masa akan datang, Yang Berhormat Perdana Menteri berhasrat ingin pindahkan Jackom, balik Jackom, jadi KKD akan ikut arahan, katanya. Teo berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Lim Eng, PH Kepong. Lim dalam soalannya bertanya, adakah kerajaan tidak mahu mengembalikan Jackom lagi ke KKD bagi mengelakkan pertindihan dan pemazaran wang rakyat? Nama dia Jabatan Komunikasi, misinya memperkukuhkan digital. Soalan saya, perlukah Jackom diletak di bawah KKD untuk mengelak pemaziran? Katanya. Baik. Saya tak tahu sebelum inilah, tuan-tuan. Saya tak tahu sebelum ini. Tapi saya ingat Jasa dulu memang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jasa memang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kemudian bila PH memerintah, Jasa itu dimansuhkan dan ditukar kepada Jabatan Komunikasi. Jackom, Jabatan Komunikasi Komuniti, dan diletakkan di bawah masa itu JPM lagi. Kemudian pada tahun 2021 diletakkan di bawah KKD. Kemudian pada tahun 2021 Jackom itu di bawah KKD itu dikembalikan di bawah Jabatan Perdana Menteri sekali lagi. Now, persoalan kenapa nak letak di bawah Jabatan Perdana Menteri? Bagi saya bajet lah. Bagi saya sebenarnya bajet. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, KKD ni bajet dia tak besar. So yang paling besar adalah Perdana Menteri lah, bajet umumnya paling besar. So bila letak di bawah Jabatan Perdana Menteri, bajet itu lagi besar. Dan it's an open secret, Jackom ini adalah satu agensi yang digunakan oleh mereka sebelum itu, termasuk Jasa, untuk menjadi penggerak kepada cyber trooper. Ini yang sebelum ini, sebelum kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni take over, sebelum Prof Agus take over. So bila Prof Agus take over pada tahun 2022 ujung dan 2023 pada waktu itu,
Saya berjumpa dengan beliau dan saya bertanya, so adakah masih lagi ada arahan, ada unit untuk apa orang kata untuk saber terupa ke apa dan sebagainya? Dia kata tak ada. Secara polisinya, JECOM adalah untuk menerangkan komuniti, menerangkan polisi kerajaan kepada komuniti dan mendengar apa yang komuniti luahkan dan kembalikan kepada kerajaan. Itu tugas asal dia yang sebagaimana disebut. Jadi bila saya berborak dengan Prof Agus, saya tak nampak lah laluan untuk kita nak membantu JECOM daripada segi cyber trooper ataupun daripada segi yang macam ini. Saya tak nampak pada waktu itu. So saya nampak the only way adalah melalui parti. So kerajaan Anwar Ibrahim ni jelas. Dia mengatakan bahawa kalau itu adalah agensi kerajaan, maka tugasnya adalah untuk memperkenalkan agensi kerajaan dan juga untuk memperkenalkan polisi-polisi kerajaan. Apa saja yang menyentuh parti, maka itu adalah tugasan parti. Maka tempat yang paling sesuai untuk saya bukan di bawah KKD, Kementerian Komunikasi Digital, bukan juga di bawah JECOM. Tempat yang sesuai untuk saya adalah di bawah parti. Maka diletaklah saya sebagai setiausaha koordinasi penerangan Parti Keadilan Rakyat. So, sesuailah peranan saya untuk menerangkan bagi pihak parti. Yang itu kena jelas dah lebih dahulu. Sebab kalau kita tak faham, jadi kita akan nampak bahawa JECOM ni tak berfungsi sebagai apa orang kata nak pergi tembak walaun dan juga apa orang kata saitro PN ni. Jadi kita gagal dalam memahami. Kalau kita gagal memahami perkara itu, that is why kenapa JECOM menghadapi masalah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia. Tapi tak ramai pun orang tengok JECOM. Itu strategi dia lah. Kan? Macam mana dia nak meramaikan, nak tambah viewer, nak tambah orang like, nak tambah. Itu strategi. Tetapi bidang tugas tu jelas sedemikian. Sebagaimana yang dinyatakan. Saya tak tahu kalau KP baru ini ada bidang ruang lingkup yang baru. Saya tak pasti. Tapi yang itu nanti KP baru kena jelaskan. Now, itulah saya kata tadi. Jadi kita dengan memahami struktur dan dengan memahami hala tuju dan memahami bidang tugas tersebut, baru kita faham bagaimana perkara ini boleh kita nak perbetulkan. Okey, boleh kita nak perbetulkan. Baik.